Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada malam yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kitab kita ini. Dan kitab ini tuan-tuan tak dapat lagi ni. Boleh jadi kerana tersilap, tak di order lagi daripada ataupun order dah daripada Singapura, tapi tak dapat lagi. Kitab ininya kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang terkenal, yang pernah nak sebut pada tuan-tuan pada pengajian minggu yang sudahnya. Ia mengarang kitab dalam mengarang kitab Nasihat Agama Wasiat Iman, dan dia mengarang kitab Sabilul Idkar wal Idbar, kitab yang terkenal di antara kitab-kitab terkenal. Dan malam ininya anda baca salah satu daripada kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad ini sendiri. Syekh Habib Abdullah Haddad ini, dia hanya telah mengarang kitab Jalan untuk Menuju ke Akhirat Allah, Tariqah ilal Akhirah, jalan ataupun bagaimana cara untuk kita nak menuju sampai pada akhirat Allah. Kerana dalam hidup kita ni kita senantiasa baca, sentiasa kita doa pada diri kitanya bacaan ihdinas siratal mustaqim. Dalam banyak-banyak perkataan dan doa kita kepada Allah, kita sebut, ya Allah tolong tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Di kalangan jalan para nabi, para awliya salihin. Jalan-jalan ini tak mudah kitanya dapat untuk kita melalui jalan tersebut, kerana ada lagi jalan yang bercabang-cabang dalam hidup ini yang disebut dalam Fatihah yang kita baca tu, al-maghdubi alaihim, dan juga ad-dallin, orang yang dibenci di sisi Allah dan juga orang yang sesat hidup ini. Yang ramainya hidup kita ini hidup yang orang yang dia rasa bahawa dia berada pada jalan yang benar, tetapi sebenarnya dia berada pada jalan yang sesat dalam hidup. Yang ni satu penyesalan yang tak sudah. Kala mana kita menghadap depan Allah nanti, tiba-tiba na'udzubillah min dzalik, tengok-tengok kita dalam bakul orang sesat ataupun dalam kumpulan orang sesat. Macam mana kita nak buat di saat demikian? Kerana kita nak ulang hidup balik di atas dunia tak dapat dah. Di waktu mana kita dah menghadap depan Allah, maka kita kena bawa amalan itulah untuk kita hadapkan di hadapan Allah. Oleh demikian, sebelum daripada kita menghadap depan Allah ini, kita diajar supaya sentiasa betulkan jalan kita ni, sentiasa ditarik kepada jalan yang tak betul. Dalam hidup kita ni banyak benda yang menarik kita. Menarik pada benda yang tak betul ni, kalau kita baca dalam kitabnya, ada 2-3 perkara yang sedang menarik kita. Yang pertama, syaitan. Syaitan ni sentiasa menarik kita kepada jalan yang tak betul. Pujuk diri kita ni supaya kita jadi dalam keadaan sesat. Sampai peringkat dekat nak mati pun syaitan pujuk lagi. Jangan buatlah, jangan mengucaplah, jangan ni sentiasa dipujuk dan dipujuk. Yang kedua dalam hidup kita yang memujuk kita untuk kita jadi sesat, yang disebut dengan nafsu. Nafsu ni mengajak manusia ni supaya nafsu yang disebut dengan nafsu ammarah, nafsu yang buruk, yang mengajak manusia supaya manusia ni hidup dalam keadaan sesat, yang menyebabkan kita ni boleh tersesat jalan kita. Berapa ramai orang yang dia ikut hawa nafsu dia, tak bangun sembahyang subuh. Kenapa? Kerana terikut hawa nafsu. Dia tak keluar zakat. Kenapa? Kerana terikut hawa nafsu. Kemudian dia tak tutup aurat. Kenapa? Kerana dia ikut hawa nafsu. Hawa nafsu ni menarik diri kita buat benda yang dilarang oleh Allah. 2. Yang ketiganya orang munafik. Orang munafik ni yang menarik diri kita menjadikan diri kita sesat. Na'udzubillah min dzalik. Orang munafik yang
yang hidup dia menarik kita supaya jangan kita berada pada jalan yang benar, yang ditakuti. Bahkan dalam Al-Quran Karim pesan pada kita, pastikan kita ni jangan termasuk di kalangan orang yang munafik. Jangan kamu jadi munafik, dan kamu jangan duduk dengan orang munafik. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ni kumpulan yang kedua dipanggil. Kumpulan yang boleh menyesatkan diri kita. Kumpulan yang ketiga yang boleh menyesatkan kita, yang disebut dengan orang munafik. Dia pujuk kita, dia buat tahu-tahu kita berada dalam kumpulan orang yang na'udzubillah min zalik, munafik itu sendiri. Ada orang disebut, dia kata tak apa Ustaz, munafik ringan sikit daripada kafir, dia sebut demikian. Kafir itu tak bolehnya, kita dengan kafir itu kita tak boleh. Padahal munafik dengan kafir ni sama je. Dalam Islam ni tak ada beza. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah kumpulkan orang kafir dan orang munafik ni dalam satu kawah, dalam kawah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kitanya usaha jangan jadi kita ni munafik, ataupun jangan dekat dengan orang munafik. Jangan kita bersama dengan orang munafik. Kerana bila kita bersama dengan orang-orang yang demikian, kita ni jadi sesat dalam hidup kita. 3. Yang keempatnya, yang boleh menyesatkan kita, orang kafir. Yang kerja mereka memang menyesatkan orang mukmin. Cari jalan bagaimana nak menyesatkan hidup orang mukmin. Jangan biarkan orang mukmin ni berada dalam keadaan jalan yang betul dalam hidup mereka. Yang menyebabkan datang Islam ajar supaya kamu sentiasa diajar supaya fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Islam datang, Islam ajar kamu tolong ingatkan tiap-tiap di kalangan orang mukmin. Jangan kamu tersalah jalan, jangan. Silap jalan sikit je kamu akan merosakkan dalam hidup kamu. Silap benda sikit je kamu buat, rosak ni sama ada pada ibadah kamu, sama ada pada akhlak kamu, sama ada pada akidah kamu. Jadi nak suruh kita ni sentiasa betul. Bagaimana cara kita nak suruh sentiasa hidup kita ni betul? Kita diajar supaya tolong diperingatkan dan diingatkan. Siapa yang mengingatkan kita ni? Para alim ulama. Melalui mana? Melalui tulisan-tulisan yang mereka tulis, ataupun melalui kata-kata nasihat mereka, ataupun daripada dalam hidup kita ni tolong betulkan. Kita ni sentiasa memuhasabah diri. Tengok diri kita, betul tak betul aku di landasan yang betul ke tidak? Sampai peringkat biar kita ni betul-betul yakin, kalau aku mati hari ni, aku berada pada landasan yang tepat dalam syarak. Jangan aku mati pada hari ni dalam keadaan aku sedang mengikut hawa nafsu, jangan. Jangan aku mati pada hari ni, aku berada pada tempat yang tak baik, jangan. Pada kedudukan posisi yang tak baik. Yang menyebabkan akhirnya, bila kita mati ni, mati itu kita mati bersama dengan orang yang tak baik. Dengan dalam keadaan demikian, orang pun sangka tak baik pada diri kita, buruk sangka pada kita, dan akhirnya kita tidak sampai kepada doa yang kita sentiasa doa, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin tadi. Oleh demikianlah tuan kitab kita ni, dia karang kitab ni. Kitab yang nipis sangat pun, dalam lebih kurang 200 lebih je muka suratnya. 225 muka surat, 230 muka surat je. Tetapi walaupun dalam keadaan macam ni pun, dalam keadaan yang sikit macam ni pun, tapi dia mengingatkan kita bagaimana nak suruh kita betul dalam landasan hidup kita ini. InsyaAllah lah, mudah-mudahan lepas pada bulan-bulan depan nanti kita akan berjumpalah kitab ni, ataupun lepas raya tak tahu kita berjumpanya. Walau bagaimana sekalipun, malam ni masih lagi nak baca muqaddimah kepada kenapa tuan kitab ni karang kitab ni. Kenapa tuan kitab kita ni dia karang kitab ni untuk jadikan pengajaran pada kita. Dan kita pun ambil pengajaran lah. Sebelum daripada dia sebut benda-benda yang asas, dia nak sebut dulu, aku karang kitab ni ada sebab. Antara sebabnya yang aku karang ni kerana Allah yang mengarahkan pada aku. Allah dan juga Rasul menyuruh pada aku ni supaya mengajak manusia kepada jalan yang benar. Di antara dalil-dalilnya, banyak dalil-dalilnya. Yang di antaranya kita baca dalam surah Al-Imran, dalam ayat yang biasa kita dengar, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu sekelompok manusia, ummah yang jenis bagaimana? Mengajak manusia melakukan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh manusia melakukan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan cegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Ni dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk dalam hidup kita ni, jangan berhenti daripada amal ma'ruf nahi munkar.
Jangan terhenti dalam hidup kita. Katanya Tuhan kitab kita ni, aku ambil daripada dalil inilah yang menyebabkan aku karang kitab ini. Di antara dalil lagi dia sebut dalam surah An-Nahl ayat yang 125 tu. Dia sebut lagi. Ayatnya apa dia? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Allah mengajar, kamu diajar supaya seru manusia. Ajak manusia ni, ud'u ila. Kamu serulah, kerja kamu bagi tahu. Ada pun yang nak buka hidayah manusia ni, kerja siapa? Bukan kerja kamu, tapi kerja aku, yakni Allah. Allah lah yang membuka hati manusia untuk ke jalan yang disebut dengan jalan yang lurus ini. Kamu punya kerja kamu, ud'u, kamu seru dan kamu panggil orang. Kamu bagi tahu pada orang, sabili rabbika, ajak orang kepada jalan Tuhan kamu. Dengan cara bagaimana? Bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Kebijaksanaan ni bergantung pada ilmu kamu lah. Bagaimana kamu belajar, bagaimana kamu teknik dalam kamu berdakwah, dalam bagaimana kamu mempromosi terhadap agama Islam ini, tu kerja kamu. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dalam masa yang sama kamu bagi peringatan-peringatan yang baik. Ingatkan manusia. Kalau manusia tak tutup aurat, jadi macam mana? Kalau manusia ni tak solat, bagaimana kesudahan dia? Kerja kamu mau'izah, bagi peringatan. Mau'izah ni ulama-ulama kata, kamu sebut biar sampai ke dalam hati perut manusia. Jangan kamu sebut biar sampai telinga saja, tidak. Itu dipanggil tazkirah. Tazkirah ni kita ingat, kita masuk dalam telinga kanan, kemudian keluar balik. Lepas tu ingat balik, tu dipanggil tazkirah. Tazkirah ni lain dengan apa dia? Dengan khutbah. Khutbah lain. Kemudian mau'izah lain. Mau'izah ni ulama kata, dalam kamu mengajar ni, biar sampai ke dalam hati orang. Mau'izah dipanggil, terkesan dalam jiwa seorang. Sebab tu beza. Kuliah kita lain, khutbah lain, kemudian ceramah lain, kemudian apa dia lagi? Tazkirah lain. Tazkirah ni kita ringkas kecil, pendek je, tu tazkirah dipanggil. Para hadirin sekalian, lepas sembahyang Zuhur ke Asar tu baca kitab sikit, tu tazkirah dipanggil demikian. Tazkirah ni benda-benda yang ringkas dan pendek. Tetap ringkas, pendek dan padat, itu tazkirah. Kemudian dia ulang ingat sekejap, lepas tu dia hilang. Kemudian diingat balik, kemudian dihilang. Kemudian diingat balik, dihilang. Itu dipanggil tazkirah. Tapi ada satu lagi dipanggil mau'izah. Wal mau'izatil hasanah. Mau'izah ni maksudnya, kamu bagi itu biar terkesan. Dipanggil edisi sentap, senang kita ni. Bahasa anak-anak muda kita sekarang kan. Maknanya, biar kena tu, biar kong jiwa orang. Waktu mana sebut tu, biar tersentak orang. Itu dipanggil mau'izah. Mau'izah ni wal mau'izatil hasanah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu bagi biar orang tersentak dengan benda-benda yang baik dalam jiwa seseorang ini sendiri. Ini cara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Hari ini kita sambung sikit lagi. Dalil yang kat mana lagi? Firman Allah Taala lagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil lagi, qul hadhihi sabili. Kamu ceramahlah wahai Muhammad. Kamu khutbahlah wahai Muhammad. Dan kamu syarahlah wahai Muhammad, hadhihi sabili. Ni Islam ini merupakan jalan aku. Hadhihi sabili. Inilah jalan yang disuruh oleh Allah dalam surah Yusuf ayat 108. Hadirin sekalian boleh rujuklah nanti. Dalam surah Yusuf ayat 108 tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut qul hadhihi sabili. Sebut wahai Muhammad, inilah jalan yang diajar oleh Allah dalam hidup kamu. Jalan apa dia? Jalan agama. Ud'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kamu diseru, kamu diajar supaya mengajak manusia kepada jalan kepada Allah ala basirah, dengan cara penerangan yang jelas, dalil-dalil yang jelas. Kamu bagi tahu tentang Islam. Bagi tahu tentang Islam ni ala basirah. Maknanya tak ada serindung-serindung, tak ada. Sebab apa kamu nak laksanakan syariat Islam? Kamu jangan serindung-serindung. Jangan kamu ingat bahawa kamu ada permainan itu, permainan ini, tak ada. Tak ada benda yang ala basirah. Ala basirah ni maknanya terang-terang, jelas-jelas. Sebab apa dia? Pelaksanaan syariat Allah. Kenapa kamu kena solat? Terangkan kenapa kamu kena solat. Kamu terangkan kenapa kamu kena yang namakan dengan kamu kena puasa, zakat dan sebagainya. Semua ni ala basirah. Tak ada benda yang tersembunyi. Orang-orang kita ni, dalam ilmu-ilmu kita ni, ramai orang sembunyi ilmu dipanggil. Sembunyi ilmu sampai kita berjumpa kedai secret receipt dipanggil demikian. Kita kena sembunyi resepi. Kenapa kena sembunyi resepi? Kerana aku je tahu resepi ni. Orang lain tak tahu, tak boleh. Kalau tahu resepi ni habislah,
hancurlah maklumat ini. Islam tak ada. Islam ni tak ada secret. Islam ni dia kena ala basirah. Ala basirah maknanya lawan daripada sembunyi. Kamu tak ada benda yang terselindung di sebalik itu. Dalam kerja-kerja agama ni, ud'u ilallahi ala basirah. Kamu kena terang sampai peringkat orang terang, orang jelas tentang agama. So itu dalam Islam ni, kul hatu burhanakum. Kamu diajar supaya bawa datang dalil. Bawa datang dalil. Hatu burhanakum. Bawa datang dalil-dalil kamu. In kuntum sadiqin. Kalau kamu jenis yang benar. Kita berani berhadapan dengan orang bukan Islam tu, kita boleh sebut kamu sesat. Kenapa sesat? Mereka tak berani nak sebut pada kita sesat. Kenapa mereka tak berani sebut kita sesat? Kerana kita ni ala basirah. Kerana kita ni jelas. Manakala mereka sebut, mereka dalam keadaan yang tak jelas. Menyembah berhala. Benda apa yang kamu nak sembah? Benda apa? Banyak benda yang kamu sendiri tak boleh nak jawab. Kalau ditanya pada kamu, wahai orang bukan Islam, Tuhan tu 3. Misalnya contoh, kamu letak Tuhan tu 3. Kamu sendiri pun pening kepala terhadap Tuhan kamu. Senang kita. Kalau kamu sebut 3, apatah lagi Tuhan Hindu, ada berapa puluh tangan Tuhan dia ni. Nak sebutnya, kamu lagi pening kepala. Tapi aku ni ala basirah. Aku ni Tuhan satu. Dalam hidup aku. Jelas dipanggil. Kenapa jelas? Kalaulah Tuhan ni banyak, yang menyebabkan akan berlakunya pertelingkahan. Kalaulah walau kana min indillahi katsiran, kalaulah sekiranya di sisi Allah tu ramai sangat Tuhannya, kalaulah Tuhan ni banyak di atas muka bumi ni, nescaya akan bertelagah di antara satu sama lain. Tak ada Tuhan ni, Allahu Ahad. Allah itu seesa. Yang kita boleh jelas, ni basirah. Kenapa kita solat? Kita boleh sebut basirah. Jelas keadaan yang kita solat. Kenapa kita qiyam? Kenapa kita rukuk? Kenapa kita sujud? Kenapa kita taat? Segala benda ni ala basirah. Itu cara demikian. Kemudian ana wa manittaba'ani. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, aku dan siapa yang mengikuti aku berada pada jalan Allah. Dalam hidup kita ni, maknanya pada diri kita, ana wa manittaba'ani. Siapa-siapa yang mengikut yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas dia berada pada jalan yang tepat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ini dalil disebut demikian. Baik. Dalil daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, liyuballighish syahid minkumul ghaib. Mana-mana orang yang tak nampak hari ini, dia kena disampaikan pada orang yang datang. Siapa-siapa yang datang dengar kuliah, kerja dia apa dia? Kerja dia sampaikan pada orang tak dengar kuliah. Itu bahasa liyuballighish syahid alal ghaib minkumul ghaib. Di kalangan kamu ni ada yang tak datang. Kerja kamu pula, kamu kena apa dia? Sampaikan pada orang yang tak tahu. Orang yang tak datang tu siapa? Isteri kamu tak datang. Siapa lagi tak datang? Anak-anak kamu tak datang. Kerja kamu apa dia? Islam ni kena sampai dakwah. Bagi tahu dan bagi tahu. Liyuballighish syahid. Orang yang datang mendengar, dia tahu jalan agama, ataupun dia dah nampak dah jalan agama, dikerja dia, tolong kamu terangkan pada orang yang tak tahu. Minkumul ghaib, di kalangan kamu yang tak tahu tentang agama. Katanya Rasulullah SAW, farubba hamili fiqhi ila man huwa afqahu minhu. Boleh jadi orang yang berapa ramai orang yang mengetahui masih perlu kepada orang yang lebih mengerti ilmu daripadanya. Dalam hidup kita ni, kenapa? Kerana bila kamu sampai lagi bertambah ilmu kamu. Allah bagi ilmu pada kamu ni yang menyebabkan kamu mengajar, kamu bagi tahu, Allah tambah lagi ilmu dalam hidup kamu. Ini kaedah agama. Agama ni kamu mengajar, jangan kamu berhenti. Kamu pilih dalam keadaan begini je pada diri kamu. Sama ada kamu nak mengajar, ataupun kalau kamu tak nak mengajar, kamu belajar. Kalau kamu tak nak belajar, kamu tolong menjadi orang yang mendengar. 3 kelompok ni kamu kena ada. Kalau kamu boleh mengajar orang, kamu ajar. Ajarlah. Kita ada ilmu setakat mana kita ada. Kita ajar orang, jangan terhenti. Para hadirin sekalian kena tulis dekat papan-papan kenyataan bagi ruang. Siapa yang nak belajar Quran dengan saya, sila hubungi nombor telefon saya. Maknanya kita boleh pun pelawar orang. Siapa yang nak belajar apa dia? Nak belajar. Dalam keadaan kita ni pelawar, kita ni Allah bagi dah kelebihan pada kita. Allah bagi apa dia? Ilmu sesuatu benda. Jadi ajar pada orang dalam hidup kita. Satu. Kemudian lepas pada itu, kalaulah kita ni tak berhenti lagi belajar Al-Quran. Contoh Al-Quran tadi. Kita tulis juga, saya tak pandai lagi membaca Al-Quran. Tolong siapa-siapa yang boleh mengajar Quran, hubungi nombor telefon saya. Saya nak belajar Al-Quran dengan dia. Ini maknanya contoh-contoh yang mudah.
Nak ajar ni jangan berhenti. Belajar ataupun mengajar. Belajar ataupun mengajar ni kerana apa dia? Kerana bila kamu mengajar, dua-dua dapat manfaat. Yang mengajar pun dapat manfaat, yang belajar tu pun dapat manfaat. Dua-dua akan menjadi faqih dalam agama. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Wa rubba hamil fiqhi laisa bi faqih. Boleh jadi orang yang betapa ramai orang yang ada ilmu masih lagi belum dia faqih dalam ilmu dia. Apabila kamu mengajar, dengan kamu mengajar tadi, kamu akan jadi faqih dalam agama. Boleh jadi orang yang tak pernah, dia duduk, dia tak reti, tak pernah belajar. Kemudian dia belajar faqih agama. Orang yang mengajar ni, lagi dia mengajar, lagi faqih. Lagi dia mengajar, lagi faqih. Faqih dalam agama ni yang dikendaki dalam Islam. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang yang Allah nak bagi dia syurga, dalam hadis Rasulullah SAW sebut, Allah faqihkan dia dalam agama. Allah nak bagi pada dia khairan. Khairan ni maknanya kebaikan. Ulama-ulama tanya, kebaikan tu apa dia? Benda apa yang paling terbaik dalam hidup kita? Yang terbaik dalam hidup kita maknanya syurga Allah. Dalam syurga Allah ni, bagaimana kamu nak difaqihkan oleh Allah? Kamu belajar. Ataupun kamu mendengar. Kamu mengajar. Dalam hidup kamu dua benda ni, sama ada kamu mengajar, kamu belajar, dua-dua yang kamu hidup ini, dalam keadaan demikian, kamu akan menjadi manusia yang faqih dalam agama. Boleh jadi, dengan cara kamu belajar, lama-lama faqih lah pada kamu. Sebagaimana belakang parang itu, kalau diasah, lama-lama tajam juga jadinya. Ada demikian juga dalam hidup kita. Sama juga dengan orang yang apa dia? Orang yang hidup dalam keadaan dia mengajar. Mula-mula dia tak faham. Tapi lama-lama dia mengajar. Lama-lama dia boleh faham. Kenapa dia boleh faham? Kerana dia sibuk mengajar. Lama-lama dia akan dapat faqih dalam agama Allah. Lalu Rasulullah kata, kalau kamu dah mula faqih dalam agama itu, tanda Allah sayang pada kamu, untuk Allah masukkan kamu ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan kitab kita ni sebut, aku ni ambil posisi ni lah, aku pilih jalan ini untuk nak bagi tahu. Orang nak dengar ke tak nak dengar, itu kerja lain. Tapi kerja akunya, aku sampaikan. Nak suruh, walaupun aku ni tak ada nanti, pahala itu berterusan sampai dalam hidup di kalangan umat manusia nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi. Dalam hadis yang lain lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man da'a ila huda. Mana-mana orang yang mengajak orang kepada jalan yang lurus. Huda, petunjuk Allah. Ana biasa guna kalimah ni, di antara benda yang paling bernilai dalam hidup kita ni, huda dipanggil. Mana-mana orang yang dia mengajak orang kepada petunjuk Allah. Ataupun yang kita biasa baca doa. Dalam doa kita, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, saya pohon pada kamu petunjuk daripada kamu, ya Allah. Hidayah ni dia tak sama dengan taufik. Ana ulang banyak kali ni pada siapa saja pun, bahkan orang yang biasa dengar kuliah Ana sebut banyak kali. Taufik dengan hidayah ni berbeza. Hidayah ni maknanya apa dia? Dibimbing, dipegang tangan kita, ditarik jasad kita untuk kita buat benda yang disuruh oleh Allah. Itu tanda hidayah. Kalau taufik sekadar ditunjuk saja, tapi tak ditarik tangan kita. Misal contoh, kita buat contoh apa dia? Ni kita dengar kuliah ni. Waktu mana dengar kuliah ni, orang-orang sekitar sini ni, dia dengar ni. Dia dengar yang kita sedang kuliah ni. Orang tanya dia, tu dekat surau tu ada apa? Dia kata ada kuliah lah tu, ada kuliah maghrib. Habis kamu tak datang ke? Saya tak datang lagi, saya tak dapat hidayah lagi. Dia jawab demikian. Senang dia jawab demikian. Kerana saya tidak dibimbing lagi. Itu senang. Satu lagi orang tanya, tu dekat surau tu ada apa? Ada kuliah maghrib. Habis itu macam mana? Jom kita pergi. Dia pun tarik tangan kita. Dia datang bersama dengan kita, duduk dalam majlis ilmu. Itu tanda hidayah. Hidayah ni maksudnya bimbingan. Allah mula gerakkan jasad kita untuk kita buat benda yang disuruh oleh Allah. Itu tanda hidayah. Anda ingat sangat kan? Guru anda pesan. Dia kata, kalau kamu berdoa, minta hidayah. Jangan kamu minta taufik je. Taufik je tu, ramai orang dapat taufik. Tapi tak ramai orang dapat hidayah. Dia buat contoh yang mudah apa dia? Bangun tahajud malam lah. Bangun tahajud malam ni, ramai orang tahu kena bangun tahajud malam. Tapi orang yang tahu bangun tahajud malam tu, kita tanya pada orang yang tahu bangun tahajud malam tu, kita tanya pada dia, kamu kata penting kan bangun tahajud malam? Ya, penting. Habis kamu sendiri bangun tak? Kamu sendiri bangun? Dia kata tak bangun. Kenapa tak bangun? Saya belum dapat hidayah Allah, sedang kita ni.
Bahasa yang mudah. Ataupun kalau kita tanya kenapa tak bangun, dia pun jawablah alasan. Alasan tu banyak je. Yang tak bangun tersebut, dia akan jawab. Dia kata apa dia? Saya tak boleh. Saya jenis memang tak boleh bangun. Saya ni jenis makan, kemudian saya tidur. Kalau saya tidur, saya tak boleh bangun. Dia sebut demikian. Kata, kita jawab balik. Kalau gitu jangan makan sebelum tidur. Jangan makan sebelum tidur. Dia jawab balik. Dia kata tak makan pun tak bangun juga. Dia sebut demikian. Tak makan pun tak bangun juga. Dalam hidup saya ni memang tak bangun. Orang tanya kenapa tak bangun? Keturunan saya dah tak bangun, dia jawab. Memang susah nak bangun. Ini dipanggil tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah. Kalau kamu bangun, kamu solat ke? Dia kata kalau saya bangun, saya solat. Kita tanya balik. Tu duha, kamu solat? Kamu bangun kan? Kenapa kamu tak solat? Maknanya kamu sendirinya tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah ni jadi masalah besar. Dalam hidup, satu benda, kalau sekiranya hidup kita dah tak diberi hidayah oleh Allah, Allah tutup hati. Na'udzubillah min dzalik. Hati kita ni boleh berbolak-balik. Dan anda sebut banyak kali kan pada peranan sekian. Hati kita ni, hari ni kita diberi hidayah, besok lusa kita ditarik. Kita boleh ditarik dalam hidup kita. Sebab tu kita baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhanku, jangan kamu rentap hidayah yang kamu telah bagi padaku. Ramai mana kan orang yang sebelum daripada ni, dia jaga sembahyang berjemaah. Tiba-tiba satu ketika ditarik oleh Allah hidayah. Tak datang sembahyang berjemaah. Tak datang sembahyang berjemaah. Ini kenapa? Dah ditarik hidayah. Ditarik hidayah ni, yang menyebabkan dalam hidup dia boleh berubah. Manusia ni berubah sekejap je. Kita boleh tengok suasana manusia pada hari ni. Ramai mana orang yang usia dia 75 tahun baru dia nak bercerai dengan isteri dia. Umur 75 tahun lah kita sebut tak payah bercerai lah, sikit lagi pun kena cerai juga kita sebut. Kita sebut dekat-dekat nak mati, dah mati nanti dah tercerai juga. Tahanlah sekejap kita sebut demikian. Tak, saya nak bercerai juga. Ini kenapa? Allah tukar hati ni, bolak-balik hati manusia. Bolak-balik hati manusia ni hidayah. Baik, dalam banyak-banyak benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kerja kamu tarik orang untuk dapat hidayah. Man da'a ilal huda. Siapa-siapa yang mengajak orang kepada dapat hidayah. Dapat hidayah dalam hidup dia, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Pahala dia akan dapat sebagaimana orang yang buat amalan yang dilakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu jangan bimbang, kamu ajak orang, malam ni ada qiyamul lail, jomlah kita pergi. Dia pun tarik kawan kita, saya datang ambil kat rumah ya, dia sebut. Lalu dia datang ambil kat rumah, dia pun bawa kita pergi tempat qiyamul lail. Kita pun bangun qiyamul lail. Pahala kita bukan satu je. Dia yang solat tadi pun dapat juga pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia yang buat amalan tadi dapat pada kita. Ni orang yang cerdik. Orang yang cerdik ni orang yang dia tak buat seorang dalam amal soleh dalam hidup dia. Bahkan dia cari ruang kat mana pahala yang dia paling kemuncak yang dia dapat dalam hidup dia. Macam mana? Kadang-kadang kan kita buat kerja sikit je, tapi pahala kita cerdik. Yang berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Apabila sahabat-sahabat yang miskin ni mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang kaya banyaklah duit, senanglah sahabat-sahabat kaya. Dia boleh derma, kami ni tak ada duit. Macam mana orang kaya tu dia dapat pahala banyak daripada kami, mengadu pada Rasulullah. Rasulullah SAW sebut, kamu dapat juga pahala boleh menandingi dia. Orang kaya tu, kamu boleh menandingi dia. Macam mana? Sahabat-sahabat yang miskin tanya, macam mana Rasulullah? Rasulullah kata senang. Mulut kamu tu jangan berhenti. Lepas sembahyang subuh, kamu sebut subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Ataupun kamu sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kali mana kamu sebut sekali yang tu kata Rasulullah, kamu telah tanam sepohon pokok dalam syurga Allah yang tertulis nama kamu, kata Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat miskin ni, dia kata Rasulullah SAW sebut pada sahabat miskin ni, tengok, kamu yang ni orang kaya tak sempat. Sebab orang kaya dia bergegah nak balik. Dia lepas sembahyang, dia bergegah nak cepat nak pulang. Kenapa? Dia nak kejar duit tu, biar banyak lagi. Kamu pula, kamu jangan bergegah pulang. Kamu zikir, biar banyak sikit. Sahabat-sahabat yang miskin ni, lepas je sembahyang, dia pun zikir. Zikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebut demikian. Zikir kumat-kamit mulut masing-masing. Dalam kumat-kamit mulut masing-masing, orang kaya ni sekali dua tengok sahabat-sahabat. Kenapa biasanya lepas sembahyang tak ada apa-apa, bingkar bangun balik terus. Bingkar bangun balik.
Hari ni geng-geng miskin ni duduk satu tempat je, zikir dia masing-masing. Orang kaya mulai hiran. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata ni ada benda apa ilmu yang diajar oleh Rasulullah pula ni. Ada benda ni tu yang mereka buat tu. Mulut tu tak berhenti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulut tak berhenti. Lama-lama orang kaya pergi dekat-dekat dengan orang miskin ni, sahabat miskin, kamu sebut apa? Dia tanya. Kamu sebut apa? Sahabat-sahabat miskin kata, adalah Rasulullah mengajar sikit. nak sembunyi tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ajar ilmu baru. Nak menandingi amalan kamu. Sahabat-sahabat yang kaya pun tanya terus, amalan apa yang Rasulullah ajar? Sehingga kan boleh menandingi amalan kami pula. Menandingi amalan kami pula. Lalu sahabat-sahabat miskin masing-masing mandang di antara satu sama lain. Nak bunyi ilmu tak boleh. Nak kena bagi tahu juga. Akhirnya bagi tahu. Rasulullah kata, kalau nak menandingi kamu semua dengan harta-harta benda yang kamu miliki itu, kami tak mampu nak tandingi. Tapi kami boleh mampu menandingi dengan amalan. Sahabat yang kaya ni tanya, amalan apa yang Rasulullah ajar? Akhirnya mereka dedah, mereka pun sebut. Rasulullah ajar supaya kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiap-tiap kali mana kita, hidup kita ni jangan terhenti daripada sebut kalimah ini. Sebut subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Sahabat-sahabat yang kaya ni dengar saja itu, mereka pun buat juga sebagaimana dibuat oleh orang miskin. Apabila buat saja, sahabat-sahabat miskin ini pun, ahli suffah ini, masing-masing mengadu balik pada Rasulullah. Dia ada duit, kemudian dahlah ada duit, dia buat amalan sama dengan kami juga. Sama dengan amalan kami juga. Kami ni duit tak ada, amalan je ada. Macam mana Rasulullah? Dahlah ilmu yang kamu ajar tu mereka pun buat sama Rasulullah. Mengadu pada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum. Rasulullah kata itulah kelebihan yang Allah kurniakan dengan kesempatan dan cerdiknya orang yang melakukan amal soleh ini sendiri. Kita sama juga, kadang-kadang kita nak buat tak boleh. Nak buat sesuatu benda tak boleh. Tapi kita ambil kesempatan kecerdikan kita. Ambil satu benda. Misal contoh, kadang-kadang kan, adik-beradik kita ni buat jamuan. Jamuan dekat rumah masing-masing. Waktu mana dia buat jamuan, dia jemput kita. Abang datanglah, kakak datanglah rumah. Saya buat jamuan. Kita kata jamuan sempurna apa? Tak ada, nak buat jamuan makan-makan adik-beradik. Kita tengok ruang pahala yang dia dapat. Kita kat mana ruang pahala yang kita nak? Kita tanya dia. Buat jamuan ni guna catering ke? Kita tanya. Dia kata ya, buat catering, guna catering. Baik, yang catering tu abang bayar semua sekali. Kita tak perlu jemput orang. Tak perlu jemput orang, tak perlu pun kita buat kat rumah kita. Tapi semua pahala orang lain tu, semua dapat pada kita. Tanpa Allah kurangkan sedikit pun pahala untuk yang telah mencadangkan untuk melakukan itu. Ini benda yang kita kena bijak. Bijak dalam beramal soleh. Kadang-kadang kita buat contohnya. Orang kita kan, duit ada. Waktu mana duit ada, duit ada. Kemudian waktu mana ada duit ni, orang tanya pada dia, boleh tak saya ni nak pergi ke Mekah tapi tak ada duit, misal contohnya. Kita dah buat dah haji. Di waktu ini, kita nak bagi pada orang ke ataupun kita nak pergi sendiri? Orang yang bijak dia bagi pada orang. Pergilah, kamu pergilah, duit saya dah ada dah. Saya dah buat haji dah. Kamu ambil duit saya, kamu pergi buat haji. Apabila kamu buat haji, pahala haji kamu dapat. Kemudian dalam haji yang kamu buat itu saya dapat sepenuhnya, tanpa saya perlu berpenat untuk melaksanakan ibadah haji. Kita ni nak kepada naik kapal terbang ke, kita nak pahala tu dipanggil. Ada orang kata, saya rugi Ustaz kalau saya bagi pada orang tak naik kapal terbang saya. Kita jawab, jangan main-main naik kapal terbang musim terempah sekarang ni. Kita sebut demikian. Nak sebutnya apa dia? Orang yang cerdik, dia bagi pada orang. Kamu buatlah. Tapi kamu buat, pahala saya dapat. Cerdiknya kita ni. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, kamu dalam beramal ibadah ni biar cerdik. Cerdiknya kamu ni, kadang-kadang kamu tak perlu buat, tapi pahala kamu dapat. Kamu tak perlu buat, tapi pahala kamu dapat. Kita buat contoh banyak kan. Orang yang buat masjid, orang yang namakan dengan rumah anak yatim, orang yang buat, kita tak perlu letih penat, tetapi pahala kita dapat daripada mana? Kerana kecerdikan kita dalam kita menguruskan dalam masalah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini benda-benda yang kita kena faham, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la yanqul zalika min ujurihim syai'a, tanpa Allah kurangkan sikit pun ganjaran pahala pada apa yang kamu lakukan itu sendiri. Tuan kitab kita ni, misal contohnya, dia dah meninggal dunia, dah wafat lama dah. Dah meninggal dunia lama dah. Dalam dia meninggal dunia lama, pijaknya dia karang kitab. Waktu mana dia karang kitab, dia dah meninggal dunia, pahala dapat. Setiap kali mana kita baca kitab ini, setiap kali mana orang belajar daripada tulisan-tulisan yang ditulis tadi, pahala dapat. Kenapa dia? Kerana dia telah melakukan perkara yang dibenarkan dan disuruh dalam agama ini sendiri. Ini cara demikian. Kita mula buat masjid. Siapa yang mula-mula cadangkan buat surau di tempat ini, misal contohnya, dia dah meninggal dunia, pahala dia dapat dalam hidup dia. Sampai bila? Sampailah surau ini digunakan. Masih lagi digunakan, orang guna pahala tu dapat berterusan dalam hidup dia. Dia tak dapat sekejap je, bila ditutup sebentar dahulu, senang kita. Waktu mana kena tutup dahulu, tu tak dapat sekejap. Kenapa? Tak ada orang guna. Waktu mana dibuka balik, dapat balik pahala. Pahala tu datang pada orang yang mula-mula mencadangkan supaya dapat buatnya tempat di tapak yang sebegini. Ini pahala-pahala yang kita dapat. Dia panggil kecerdikan dalam hidup kita. Biar kita memulakan benda yang baik. Man sanna sunnatan, Rasulullah sebut, siapa-siapa yang memulakan sunnah yang baik. Sunnah yang baik ni apa dia? Benda-benda yang baik yang kita mula. Kita cadang nak buat begini, kita cadang nak buat begini. Benda-benda yang baik ini kemudian diikuti oleh orang lain. Banyak lagi kan benda-benda yang baik yang tak dibuat sekarang ini. Yang benda yang baik yang tak dibuat dalam masyarakat kita hari ini, banyak lagi benda-benda yang demikian. Tapi tak dibuat. Berapa banyak? Kita jangan nampak masjid je. Banyak lagi yang tak buat. Apa dia? Hospital wakaf tak dibuat lagi. Mana ada lagi hospital wakaf di tempat kita ni? Tak ada lagi. Kita boleh buat. Bincang sama-sama kita, di kawan-kawan kita, nak buat macam mana? Kita nak suruh orang susah tu datang ke hospital, dapat bayar, dapat masuk je cuma. Kamu dapat kesihatan pada diri kamu. Ini daripada mana? Daripada sumber wakaf, misal contohnya. Banyak lagi lah yang dinamakan dengan apa dia? Tempat jaga anak-anak yang wakaf, yang percuma. Banyak lagi benda yang kita boleh buat. Yang orang Islam mengurusnya. Cara pengurusan Islam, orang kita tak buat lagi banyak. Dalam keadaan banyak begini, kita mulakan. Mula benda yang baik-baik yang kita mulakan. Ini sunnah yang baik yang dilakukan dalam hidup kita ni sendiri. Anda tengok kan, sekarang kan pergi ke hospital, kesian tengok orang. Kadang-kadang orang miskin pergi ke hospital, macam manalah, dia sakit. Tapi duit wakaf banyak, duit zakat banyak, tanah wakaf banyak, tapi tidak digunakan sepenuhnya. Rugi kita. Akhirnya orang keluar tu dalam keadaan berhutang. Keluar berhutang. Kenapa berhutangnya? Kerana tak dapat bayar. Sakit dah sembuh dah. Tapi dalam keadaan yang demikian, hutang tu masih lagi ada. Masih lagi ada di kalangan kita. Anak-anak kita belajar, ramai mana yang terpaksa berhutang. Keluar saja universiti berhutang. Dah lekat dah hutang. Kenapa? Kerana kita biarkan. Cuba kita wujudkan dengan sistem yang sempurna. Dengan cara yang sempurna daripada duit zakat. Duit zakat bukan RM1, RM2. Tempat kita ni puluhan juta, ratusan juta. Kenapa kita tak boleh buat? Tempat yang cuma, universiti percuma, universiti wakaf dan sebagainya. Semua benda-benda demikian bawa manfaat balik kepada orang Islam itu sendiri. Bahkan orang Islam tu menjadi keutamaan. Masuk universiti wakaf. Universiti Al-Azhar Mesir tu, universiti wakaf. Di antara institusi yang diasaskan daripada wakaf. Keluar bidang-bidang berbeza-beza. Yuran, perhatikan bayang, yuran waktu mana anda belajar di universiti itu, setahun RM2.45. Yuran waktu mana anda belajar, tahun-tahun waktu mana anda belajar tersebut lah. Sekarang ni anda tak tahu dah berapa yuran. Yuran setahun RM2.45. Anda ingat lagi anda bayar tu yuran. Baik, nak sebutnya hasil daripada mana? Wakaf orang Islam seluruh dunia. Wakaf tu boleh menaikkan, melonjakkan sistem pendidikan, sistem kesihatan. Bahkan anak-anak kita yang melahirkan anak di Mesir tu pergi ke hospital wakaf, masuk saja keluar, melahirkan anak, tak kena bayar sesen pun tak kena bayar. Kenapa? Sistem yang mereka jaga itu dengan cara yang baik. Gigi anak ni pernah dicabut di hospital wakaf. Nak sebutnya di Mesir waktu mana sakit gigi, pergi ke hospital, klinik gigi tu, cabut gigi. Jumpa dengan doktor, cabut.
doktor pakar, jumpa dengan doktor pakar tu. Siap dengan x-ray-nya, siap dengan semua. Cabut, kita nak bayar saja. Dia kata tak kena bayar. Kerana ni semua wakaf milik orang Islam ni sebut. Kita ni tak ada benda-benda demikian. Kita ni fikir duit, GST kita ni. Itu kita zaman kita. Dahlah kena GST, kena service charge lagi. Service charge kan hari ni diumumkan service charge boleh diteruskan. Berapa persen service charge? 10%. 10%. GST 6%. Dah jadi 16%. Dah berapa kali ganda kita kena. Ni berganda-ganda kena. Dia panggil. Yang ni ambil ni cara halal ke haram ni. Haram cara dia. Tak boleh diambil. Kenapa tak boleh diambil? Kerana kamu tak jual beli pun dengan dia. Tiba-tiba kamu pergi ambil. Kenapa? Tak boleh nak ambil duit orang ni. Tak boleh nak ambil begitu. Kamu jadi orang tengah. Tengah-tengah di antara kamu di antara orang meniaga dengan pembeli. Peniaga dengan pembeli tersebut, tengah-tengah tersebut kenapa kamu ambil? Kenapa kamu jadi orang tengah? Nak ambil. Allah ni, dia nak ambil harta orang pun, dia pilih orang-orang kaya jadi ambil. Dia tak ambil semua duit. Dia tak ambil semua daripada duit orang miskin ke orang sakit ke, tak dia ambil. Dia ambil orang kaya. Tu pun mesti cukup haul. Cukup haul dan cukup nisab. Kemudian Allah nak ambil pula cukup haul dan cukup nisab. Allah ambil 2.5% je. Taklah ambil sampai 6%. Nak sebutnya bezanya kita. Kita ni kerana apa dia? Hidup kita ni kebendaan dalam hidup kita ni. Tak apalah orang nak buat khianat pada kita kerana dia ingat dia tak mati, dia panggil. Kalau dia ingat pada dia mati, dia menyesal nanti. Menyesal kerana siapa yang buat khianat pada kita, kita tanamkan dalam jiwa kita ni. Hana sebut 2-3 kali dah, Hana sebut di mana-mana pun. Kita ni, kerja kita buat baik je. Kerana benda yang buat baik itu balik semula pada diri kita. Tiap kali mana kita ni derma, kita kena ingat, kita tak derma pada orang tu. Orang tu ya ada manfaat kejam. Tetapi sebenarnya manfaat yang besar untuk diri kita balik. Waktu mana kita mati nanti, kita tengok balik. Barang ni datang. Jumpa balik duit kita yang kita bagi dahulu. Yang RM1 kita bagi pun ada, yang RM10 pun ada, yang RM50 pun ada balik. Ada balik. Yang waktu mana kita di akhirat nanti. Waktu tu kita menyesal. Kenapalah aku? Duit banyak waktu tu tapi bagi sikit je. Kita mula menyesal. Tetapi setiap kali mana orang buat jahat, kita tanam dalam diri kita. Dia jahat ni bukan dia jahat pada aku. Tetapi dia jahat pada siapa? Dia jahat pada diri dia sendiri. Orang yang cerca alim ulama' ni kan, kata macam-macam gaya pada alim ulama' ni. Akhir-akhir ni orang duk kata pada para alim ulama'. Kita kena ingat, dia tak kata pada alim ulama' pun, dia kata pada diri dia sendiri. Dia caci maki pada diri dia sendiri. Waktu mana dia caci maki pada diri dia sendiri tersebut, dia akhirat nanti dia menyesal. Nak cari ustaz manalah dia nak tumpang. Nak cari alim ulama' manalah yang dia nak tumpang. Orang ni dia caci maki dah. Orang ni dia caci maki dah. Benda orang yang demikian, bagaimana dia nak tumpang ilmu? Nak tumpang yang namakan dengan syafaat, nak sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya jangan buat benda yang jahat. Buat benda yang jahat tak payah banyak pun, 6% pun kita buat jahat. Di akhirat nanti masing-masing cari. Siapalah orang yang aku telah ambil 6% tadi. Aku nak pulangkan balik sekarang. Di waktu mana dia jumpa di hadapan Allah nanti. Wa man da'a ila dhalalah. Siapa-siapa yang mengajak orang yang buat jahat. Rasulullah SAW sebut. Kamu kena ingat yang ni. Wa man da'a ila dhalalah. Mana-mana orang yang seru orang, biar hidup jadi sesat. Tak nak dengar. Kata-kata alim ulama' ni tak nak dengar. Alah, alim ulama' bukannya bijak sangat pun. Alim ulama' tak tahu apa pun. Benda yang dia sebut tadi, yang dia ajak orang kepada sesat dalam hidup dia, kana alaihi minal ism. Pada diri dia dapat dosa. Dia kena ingat, dia dah mula dapat dosa. Dosa tersebut, dosa apa dia? Mislu asimin man tabi'ahu. Sebanyak mana dosa yang orang ikut dia tu, mengikut pengikut dia tersebut, semua dia menanggung seorang dosa dia. Tanggunglah dosa dia tersebut. Banyak mana dosa yang dia buat, orang yang jadi sesat kerana dia, kerana punca dia tanggung. Siapa yang mula-mula meluluskan kilang arak tu, misal contoh. Sampai mana kilang arak tu ada, selagi tu mana dia dapat dosa. Berapa ramai minum arak, dia tanggung. Di padang mahsyar Allah nanti, sampailah kilang arak tu tutup. Sampai kilang arak tu tutup lah. Bahasa yang mudah. Siapa yang mula-mula
mula-mula mencadangkan adanya malam akademi Fantasia, misal contoh. Malam akademi apa dia? Malam akademi itu program reality ni, misal contohnya. Orang yang siapa yang mula-mula dia dapat dosa. Dia menanggung dalam hidup dia. Orang lain ikut, dia dah mati dah. Selagi mana program tu ada, selagi tu ditanggung. Anda ingatkan Allah yarhamah Syarifah Aini dia pesan. Dia kata tolonglah jangan pasang balik lagu-lagu dia dan juga filem-filem dia ataupun waktu mana dia masih dalam keadaan tak tutup aurat dahulu. Dia mengayukan waktu mana dia masuk dalam satu rancangan TV, dia pesan janganlah pasang. Tolong jangan pasang. Kalau dia dah mati nanti jangan pasang. Kenapa? Bimbang ni dosa. Para hadirin sekalian, tengok cerita P. Ramlee misal contoh. Tengok seronoklah cerita P. Ramlee Madu 3 ke apa dia. Cerita Madu 3 ni macam mana dia menipu, macam mana dia nak kelentong orang, macam mana dia berjoget menyanyi. Tiap kali mana dia buat tu, dosa. Pasang je. Hidup balik dosa tadi. Kita ni seronok, bagus. Elok ada kena bakar lagi. Bahasa yang mudahnya pada kita. Tiap kali mana, kerana kamu buat benda yang tak baik. Tiap kali mana orang pasang benda yang baik pada kita. Misalnya contoh, orang pasang Quran yang kita baca. Allah yarham Ustaz Asri Rabbani misal contohnya. Dia dah meninggal dunia dah. Tapi malam-malam radio IKM tu pasang zikir dia, munajat dia dan sebagainya. Doa dia tu, pahala untuk dia dalam kubur. Ni yang kita tak percaya, tunggu mati cuba tengok nanti. Kalau para hadirin sekalian mati, nanti para hadirin sekalian akan berjumpa. Yang disebut dah hadis-hadis Rasulullah ni, macam ni. Sekarang kita tak nampak. Tapi bila kita menghadap depan Allah, baru kita faham. Jangan buat benda yang jahat. Nanti benda yang jahat diikuti oleh orang lain. Yang jahat tadi diikuti oleh orang lain, dosa orang tu semua kita tanggung. Menghadap depan Allah SWT nanti. Tak padan pun kita nak tanggung benda-benda demikian. La yanqusu zalika minal asimihim syai'a. Allah sebut, Rasulullah SAW sebut, Allah tak kurang sikit pun daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang itu, yang dibawa dan diikuti oleh mereka tersebut. Siapa orang yang pertama di seksyen 8 ni tak semayang? Mula-mula buka seksyen 8. Dia yang pertama tak buka, dia yang pertama tak semayang. Dia meninggal dunia dah. Orang lain pun ikut tak semayang. Ikut kerana dia ni orang pertama, dia dapat dosa. Siapa orang yang pertama yang buat benda yang baik di kalangan kita, yang derma di seksyen 8 misal contohnya, dia akan dapat pahala tu dapat. Kerana apa dia? Dia telah memulakan benda yang baik. Benda yang baik ini kita kena berebut lah. Jangan kita ajar dalam hidup kita ni buat benda yang jahat, jangan. Ajar pada kita buat benda yang baik. Kerana boleh jadi benda yang baik inilah akan diikuti oleh orang lain. Pahala itu akan berpanjangan dalam kehidupan kitanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Rasulullah sebut, man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mislu fa'ili. Mana-mana orang yang tunjuk benda yang baik, khairin. Kamu ajar pada orang benda-benda yang baik. Kamu seru orang benda-benda yang baik. Kana lahu minal ajri. Kamu akan dapat pahala. Pahala ni yang kamu dapat mislu fa'ili, sebagaimana orang lain yang buat dengan perbuatan yang sama yang kamu lakukan. Tuan-tuan duduk baca Quran, orang lain mandang, misal contoh. Allah, orang tu dia mula baca Quran. Lepas pada tu orang lain pun ikut baca Quran. Kerana tengok dia tadi, dia buat je. Dia tak suruh pun tapi dia buat. Orang lain pun ikut kerana mengikut dia. Kafa'ilih, kamu dapat pahala kerana orang lain baca Quran tadi. Ni pahala tadi berterusan. Kalau kita buat dosa, siapa yang mula-mula buat karaoke di seksyen 8 ni misal contohnya? Orang yang mula-mula karaoke di seksyen 8. Orang lain tak karaoke lagi, kamu dah mula karaoke dah. Orang lain pun karaoke lepas pada ni. Buat je kenduri kahwin, karaoke juga. Buat je majlis-majlis sikit, karaoke juga. Dia dapat dosa. Dosa ni tak kurang kerana apa dia? Diikuti oleh orang lain. Jangan buat dan jangan lakukan benda yang jahat, walaupun sedikit sekalipun. Kerana dibimbangi. Dosa kita seorang tu satu, kemudian diikuti oleh orang lain pula. Orang lain yang mengikut tadi, yang menyebabkan kita tertanggung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara dosa besar orang yang membunuh manusia atas dunia ni,
ialah dosa Qabil membunuh Habil itu. Kerana dialah orang yang mula-mula sekali membunuh di atas muka bumi. Waktu tak reti lagi orang tak reti lagi membunuh ni, dia dah bunuh dah. Waktu mana dia bunuh tu, dia tak reti nak buat macam mana terhadap mayat. Dah tak bergerak dah. Adik dia ni, Habil ni tak bergerak dah. Di waktu itu, baru dia termenung. Macam manalah nak buat ni. Faba'asallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'at akhi. Qala ya wailata a'ajastu an akuna misla hadzal ghurab fa'uwariya saw'at akhi fa asbaha minan nadimin. Allah cerita, Allah terpaksa hantar burung gagak, ajar kepada dia macam mana cara nak ke bumi mayat. Nak ke bumi mayat ni, apabila tak reti, tengok-tengok tak bergerak, panggil tak bangun, buat macam mana tak reti dah. Kerana ni dah dosa pembunuhan yang pertama atas dunia. Dosa membunuh atas dunia yang pertama ni. Akhirnya burung gagak tu, belaga-belaga 2 ekor tersebut, apabila belaga 2 ekor ni mampus seekor burung gagak ni, lalu dia pun mula korek tanah, kemudian tanam mayat ini sendiri. Dan tanam bangkai itu, tolak burung gagak tadi masuk, dia pun terfikir macam inilah. Fa asbaha minan nadimin, baru timbul penyesalan dalam jiwa dia setelah mana dia telah membunuh adiknya tadi. Ini dosa ni, Rasulullah kata semua dosa-dosa pembunuh atas dunia ni. Dosa siapa dia? Dosa yang dia Ariel Sharon ke yang bunuh, dosa siapa yang bunuh ni, semuanya sampai kepada dosa Qabil membunuh Habil tadi. Ini dosa yang berlaku di atas dunia. Termasuklah dosa orang yang bunuh antatunya, senang kitanya. Nak sebutnya dosa tu pun sama juga dosanya. Tak ada siapa yang melakukan demikian dan siapa yang mengarahkan kerja untuk membunuh orang demikian, dia akan tanggungjawab di hadapan Allah. Dia yang bunuh tu bukannya yang 2 orang tu saja, tidak. Yang mengarah tu, dosa yang mengarah tu siapa? Yang mengarahkan orang tu membunuh, dia pun tak kenal siapa. Orang yang dia nak bunuh ni sendiri. Ini termasuk orang ni, dia akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, iza mata ibnu Adam, apabila mati saja anak Adam di atas muka bumi ni, inqata amaluhu illa thalatha, putuslah amalan seseorang itu kecuali 3 saja. Hadis ni hadis masyhur ni. Dalam hadis katanya tuan kitab kita ni, dia kata aku buat karang kitab ni kerana hadis ni lah. Apabila mati saja anak Adam, putus amalan. Waktu ulama-ulama bincang, kalau sekiranya ada di kalangan ahli keluarga kita ni, dia hidup lagi dengan support life support ni, nak suruh hidup je, dengan oksigen, nak suruh hidup ni, tapi brain dah dead, kepala otak dah mati dah. Dan waktu mana dalam keadaan sedemikian rupa tersebut, macam mana kita nak cabut ke tak cabut? Cabut ke tak cabut? Ulama kata kalau duit dia banyak, jangan cabut. Kenapa dia? Kerana hidup itu pahala. Hidup itu pahala. Jangan kita kira sengsara. Allah kesian dia. Dia kalau hidup pun dia otak dia tak berfungsi dah. Tak. Kalaupun otak dia tak berfungsi, dia hidup itu pahala. Kenapa dia? Mati itu mematikan pahala. Matilah amalan. Apabila kita cabut, katakanlah kita cabut, duit dia banyak lagi, harta dia banyak lagi. Yang dia tinggalkan sebelum daripada ni, katakanlah harta benda banyak, dia boleh bayar. Biar dia bayar. Sampai peringkat apa dia? Apabila sampai satu ketika kita dah tak boleh dah, kalau teruskan juga terpaksa berhutang, baru kita cabut. Habislah rezeki dia di atas dunia. Tapi kalau sekiranya dia dalam keadaan yang dia ni boleh lagi, kita boleh bayarlah. Kerana hidup tu pahala. Kalau dia mati, inqata amaluhu illa thalathah, putus amalan-amalan dia, kecuali 3 je yang boleh masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yang pertama kata Rasulullah, sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Yang kamu sedekah tu, dalam keadaan kamu sedekah, terus dia hidup. Kita buat contoh apa dia? Kita buat surau ni lah. Kita infak di surau ni. Surau ni hidup. Sampai mana orang masih manfaat, orang gunakan, pahala tu berterusan. Itu cara demikian. Pahala yang dapat dari kita. Yang kedua, Rasulullah SAW sebut, al-ilmi yantafa'u bih, ilmu yang bau manfaat. Kamu mengajar orang, kemudian orang lain mengajar panjang. Pahala ni, macam kitab ni lah. Walaupun ratusan tahun dah dia meninggal dunia, tapi kita masih lagi sebut.
Dan sebab tu ulama-ulama, di antara cara yang mereka buat, di antara zaman-zaman dahulu, ulama-ulama dia karang kitab. Kenapa dia karang kitab? Nak suruh pahala terpanjang. Ilmu mereka ni, apabila mereka mengajar saja, lepas pada tu orang baca kitab. Baca kitab dia ni, pahala terpanjang, berterusan dan berterusan. Ilmu yang tafi'un bih, ilmu yang bau manfaat. Dan kamu ajar pada orang, mengajar pada orang ni, pahala-pahala yang banyak yang kamu dapat tersebut. Sebab tu anda sebut tadi, ilmu tu biar jadi cerdik lah. Macam kita rasa bangga kita mengajar di universiti. Sebenarnya tak. Orang yang patut bangga daripada yang mengajar di universiti ni siapa? Yang mengajar di sekolah menengah. Kenapa yang mengajar sekolah menengah? Kalau tak habis sekolah menengah, dia tak sampai universiti. Tak sampai universiti. Nak sebutnya yang hebatnya sekolah menengah. Sekolah menengah, jangan kamu hebat. Kerana yang mengajar sekolah rendah tu lebih hebat daripada kamu. Yang mengajar sekolah rendah tu, dia yang mulakan dalam keadaan mengajar sampai anak-anak ni pandai. Kemudian baru masuk sekolah menengah. Nak sebut demikian. Yang mengajar sekolah rendah, jangan dia rasa hebat. Oh, aku hebat kerana aku mengajar sekolah rendah. Memulakan. Tak. Yang mengajar tadika tu lebih hebat daripada kamu. Yang mengajar, kerana dia orang yang pertama. Orang yang pertama ni, pahala ni panjang. Pahala guru yang mengajar tadika tu, jauh lebih hebat daripada guru yang mengajar sekolah rendah. Yang mengajar sekolah tadika pun jangan rasa hebat. Kenapa? Yang jadi ibu dan bapa tu jauh lebih hebat daripada kamu. Ibu dan bapa itulah yang awal-awal mengajar anak ni menjadikan hidup manusia. Yang tu jauh lebih hebat. Dan berbanggalah jadi ibu dan bapa kepada anak yang kita hantar anak kita pada tempat yang betul. Dan rugi kita kalau kita silap dalam kita mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Silap hantar, silap ajaran dan silap pegangan yang ada pada dia, rosak. Siapa dosa yang paling awal? Ibu bapa dosa awal yang dapat dalam kekeluargaan tadi. Ini nak sebutnya bagaimana kesan dalam pendidikan. Sebab tu sadaqatin jariyah au ilmu yang tafi'un bih, ilmu yang bau manfaat. Dua. Yang tiga, Rasulullah sebut awaladin salih yad'uhu lah, yang boleh meneruskan lagi pahala pada kamu, anak yang saleh yang mendoakan pada diri kamu. Anak kamu, ulama-ulama bincang. Yang kedua, anak kamu tu biar saleh. Yang tiga, dia doa pula pada kamu. Kalau dia anak aja tapi tak soleh, tak jadi barang juga. Ataupun dia ni anak, dia soleh tapi tak doa, tak sampai juga. Tak sampai juga. Nak tak nak, kena ajar pada dia. Nak tak nak pada anak kita ni, kena ajar. Ni cara. Kalau abah meninggal dunia nanti, ni mayat ni letak betul-betul. Mayat abah ni bahagian kepala, ni bahagian kaki. Kalau mama meninggal dunia nanti, macam mana cara nak mandikan mayat mama kamu? Ajar pada anak-anak kita ni. Cara macam mana pada dia. Biar dia, anak ni jadi anak yang soleh. Untungan kita meninggal dunia ni, kita malu yang teramat sangat. Malu kita. Malu. Allah yarham Tok Guru ni Aziz, waktu mana sebelum daripada dia meninggal dunia, dia pesan pada keluarga dia jangan ambil gambar waktu mana dia meninggal dunia. Maksudnya orang-orang jangan terbuka, jangan terdedah. Kenapa? Dia kata takut malu nanti. Menghadap depan Allah nanti malu dengan wajah dia bagaimana. Dia sebut orang-orang yang tak kenal jangan benarkan. Keluarga-keluarga yang dekat-dekat tak apalah, dia sebut. Nak sebutnya gambaran demikian. Malu. Malu ni kita pun malu juga. Waktu mana orang nak mandikan mayat kita ni, kita malu, segan. Segan, kenapa? Jasad kita ni tak tahu macam mana. Yang kita tak segan, tak malu dengan siapa? Anak-anak kita. Anak-anak ni tolong mandikan mayat ayah, mayat ummi dia. Mayat ni, waktu mana dimandikan mayat tersebut, dimandikan mayat ni, kita rasa bangga. Dalam hadis Rasulullah SAW cerita, di antara kebanggaan yang kamu bangga masuk dalam kubur nanti ialah kamu bangga dengan kain kapan yang dipakaikan oleh anak-anak kamu sewaktu mana kamu nak menghadap depan Allah. Sebab tu Imam Ghazali, dia siapkan awal-awal lagi kain kapan. Siapkan awal-awal. Dan kain kapan tu dia dah siap dah kain kapan. Dia biasa lepas sembahyang subuh, dia akan pegang kain kapan dia cium kain kapan dia. Bilalah aku nak pakai kain kapan ini? Orang lain dah mula dah pakai kain kapan, aku bila pula nak pakai kain kapan ini? Ni Imam Ghazali rahimahullah. Kita baca dalam kitab, dia sampai tahap demikian. Kenapa? Dia dah bersiap awal-awal lagi. Dan dia ajar dah pada keluarga dia macam mana kalau dah meninggal dunia, macam mana. Kita pun sama jugalah. Siap panggil anak-anak kita, jom pergi shopping. Shopping apa? Shopping kain kapan, kita sebut demikian. Shopping kain kapan. Beli dah siap-siap, baring
atas kain kapan, tunjuk ni bahagian kepala abah, ni bahagian tengah, ni bahagian, kita dah siap dah awal-awal. Ni cara kita lah yang terbaik dalam hidup kita. Ni kita tak tengok van jenazah pun pejam mata. Setengah-setengah orang tu tengok van jenazah pun tak nak. Nak gambarkan lalu kawasan bilik mayat pun tak nak. Nak gambarkan tentang apa dia, tak naknya. Padahal kita ni bakal jadi jenazah. Kerana apa dia? Kerana kita tak bersedia. Setengah ulama' dia siap terus. Siap semua dah. Kain-kain kapan dah siap dah. Nampak degil-degil, nakal-nakal lagi, tempah terus batu nisan. Senang kita ni. Batu nisan tu tempah terus. Tulis dah nama kita. Nama tu tulis. Tarikh je kosong je. Tarikh tu biar kosong dulu. Sandar tepi dinding rumah kita. Tiap kali mana anak-anak, siapa-siapa yang datang ke rumah kita, tengok batu nisan. Mandang je. Batu nisan siapa? Batu nisan siapa? Kita kata batu nisan kita nak tanam dekat seksyen 21 tu. Siap dah kita ni. Maknanya apa dia? Kita dah bersiap awal-awal. Panggil anak-anak kita, jom. Jom kita pergi seksyen 21. Tengok bagaimana sunyinya kubur itu. Kubur itu kan kubur Wan Malaysia dipanggil. Tenang. Kerana kubur ada semua. Cina ada, India ada, Melayu ada. Kubur dekat, jauh daripada orang ramai. Patutnya kubur ni biar dekat dengan tempat orang Islam je lah. Jangan jauh. Ni tempat jauh, tempat jin bertendang. Anak-anak tegur tu banyak kali. Yang kadang-kadang baru-baru ni waktu mana kita hantar jenazah ke kubur tu, yang nak turunkan mayat tu gelang besar bukan main lagi ni. Yang pakai rantai lagi. Kenapalah orang macam tu? Kemudian tak ada pula yang disebut dengan liang dalam kubur tu gali begitu saja. Kalaulah terlungkup nanti, terlentang nanti macam mana? Mayat itu sendiri. Anda tengok kubur tu tak betul langsung cara ni. Paling-paling tidak, kubur tersebut mesti digali dengan cara yang betul. Gali cara betul. Kena ada liang lahat. Ni liang lahat pun tak ada. Letak begitu saja. Sandar tanah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan terlungkup nanti, terlentang nanti. Mayat tu dia lembik, kemudian terlentang. Yang kita sendiri tak belajar. Benda demikian, patutnya ada liang lahat dalamnya. Kena ada liang satu untuk diletakkan. Tapi kita tak pernah ambil berat benda demikian. Anda pergi tengok 2-3 orang dah yang meninggal dunia yang kita hantar sampai ke kuburan. Tengok, Allah kata, cara pengurusan ni tak betul, cara demikian. Bukan cara yang disyarakkan dalam agama. Patutnya ada satu liang masuk lagi yang kat bawah tu, biar ada liang kecil untuk diletakkan kat tepi tu, supaya tak bergerak lagi. Mayat tu betul-betul menghadap kepada kiblat. Dahlah tepi kiri kanan tu Cina pula. Orang kafir pula India, kubur Cina, dugung. Ini kubur-kubur yang dia panggil demikian. Patutnya kubur ni dekat dengan masjid je. Dekat-dekat dengan masjid. Kubur ni jangan jauh daripada rumah Allah. Dengan tujuan apa dia? Turun masjid, tengok ada kubur terus. Dan orang pun baca doa, dan kerap untuk dibaca pada orang yang sudah meninggal dunia ini sendiri. Sayang kita kerana hidup moden sangat. Siapalah yang merancang tempat demikian, wallahu alam. Tempat yang sedemikian rupa. Moden sangat sehingga kan kita rasa kubur ni simbol kesialan dalam hidup. Kita jadi sampai ingat demikian. Sebut nama kubur jadi sial. Padahal kubur tu untuk apa dia? Tempat mengingatkan kita ke perjalanan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan kalau kita baca dalam kitab, bila masa yang terbaik untuk kita ziarah kubur? Malam Jumaat lepas sembahyang Isyak. Ini masa yang terbaik untuk kita ziarah kubur. Tempat kita ni cuba pergi malam ni. Malam ni lepas Isyak. Hantu maklimah balik ke rumah malam ni dia. Malam ni. Malam Jumaat nak pergi ke kubur. Tak ada dah kita. Mana ada kita? Kerana kita yang mencorakkan keadaan demikian. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut gambaran demikian. Sikit lagi hadis Rasulullah sebut. Ajwadukum ba'di rajulun alima ilman panasharahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sepemurah manusia lepas pada aku nanti siapa? Rasulullah sebut, orang alim yang menyebarkan ilmu-ilmunya. Kalau kamu nak jumpa dengan orang pemurah, bukan duit yang banyak tak. Orang yang duit banyak dia bagi-bagi, itu bukan pemurah. Tetapi orang yang pemurah, ajwadukum. Rasulullah kata, orang yang paling pemurah di kalangan kamu, lepas pada aku wafat nanti, Rasulullah SAW sebut, ba'di rajulun alima ilman fanasharahu. Orang yang ada ilmu, dia ada ilmu, kemudian dia alim pula, dia sebarkan ilmu dia. Ini sebarkan ilmu dia. Itu baru betul.
Kamu yang tak ada ilmu tu, kamu duduk diam-diam dulu. Kamu duduk diam-diam dulu. Orang yang ada ilmu, ni tempat kita ni ada lagi orang-orang alim kan. Orang alim yang dia sebut, ni cara ni begini, bagian-bagian dan sebagainya. Maknanya kitanya tumpang ilmu-ilmu orang alim tadi. Orang-orang alim ni disebut, sampai dah masa dia kita kena laksanakan syariat Islam. Tak ada dah jalan kita nak melaksanakan syariat Islam. Tak payah fikirlah tentang orang yang bukan Islam tersebut. Kerana tak terlibat pun syariat Islam ni dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, kamu nak fikir tentang apa lagi pada dia? Yang dia tu tak ada kena mengena langsung dengan syariat ini. Kita pun terima lah. Jangan kita pula kata, ni tak bijak politik lah, tak pandai nak jaga rakan dan sebagainya. Bukan demikian. Oleh kerana dia alim, dia tahu cara yang dilaksanakan tersebut, kita terima. Kita terima. Kenapa? Ini di antara ajwadukum, orang yang paling bijak dan orang yang paling yang dinamakan dengan pemurah di kalangan kamu lepas pada tak adanya aku nanti. Kata Rasulullah, yub'asu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Di akhirat nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan masing-masing umat-umat yang berdasar pada orang alim tadilah. Kamu bangun di padang mahsyar nanti dengan siapa? Dengan orang alim yang kamu tumpang di atas dunia ni. Bangun-bangun, Allah tanya, kamu sezaman dengan siapa? Orang alim mana? Kamu dengan orang alim mana? Kamu tumpang ilmu dengan siapa? Di atas dunia dahulu. Kita pun jawab, saya tumpang dengan ilmu Allah yarham Tok Guru Ni Abdul Aziz, bisa contohnya. Saya tumpang dengan ilmu Tuan Guru Harun Din, bisa contohnya. Saya tumpang ilmu dengan Tok Guru Abdul Hadi Awang, bisa contohnya. Ilmu-ilmu yang Allah bagi pada diri, saya tumpang ilmu-ilmu mereka. Jangan pula kita ni pula, kamu tumpang siapa? Saya tumpang Syahrul Khan je, ya Allah. saya tumpang dengan siapa? Saya tumpang dengan pemain bola itu je, ya Allah. Saya tumpang dengan orang ni, dengan Wayne Rooney pun ada juga dia. Nak sebutnya sampai menghadap depan Allah nanti, orang ni je yang ditumpang dalam hidup dia. Jangan. Kamu duduk dengan siapa di atas dunia ni? Dengan orang alim itulah yang kamu tumpang sampai kamu menghadap di hadapan Allah nanti. Beliau bersabda lagi, Rasulullah SAW sebut, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin an-nasil khaira. Seluruh makhluk atas dunia ini semuanya berselawat dan mendoakan kepada orang yang mengajar ilmu agama ini dalam keadaan kebaikan. Pepasiran-pepasiran itu, hatta hitanul ma', sehingga ikan-ikan dalam lautan itu pun mendoakan orang yang alim yang mengajar ilmu-ilmu yang ada pada mereka tersebut. Kita ambil sebahagian daripada itulah. Maknanya kita ni, anda sebut awal-awal tadi, sama ada kita ni dalam keadaan mengajar orang, belajar dengan orang, ataupun kita mendengar je cukup. Tiga benda ni biada pada diri kita. Kerana apa dia? Seluruh makhluk ni sedang mendoakan kita. Doa untuk diri kita ni, jalan pokok-pokok doa, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah, jadikanlah kebaikan untuk dia, ya Allah. Pepasiran itu, butiran-butiran pasir itu doa, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah. Dia nak pergi belajar itu, ya Allah. Dia mendengar itu, ya Allah. Semua ni sehingga kan apa dia? Hatta hitanul ma', sehingga kan seluruh yang disebut dengan ikan-ikan di lautan itu mendoakan kebaikan orang yang mengajar itu sendiri. Katanya tuan kitab kita ni, aku pilih jalan inilah, aku pilih jalan ini. Kerana jalan inilah jalan yang disuruh oleh Allah dalam kehidupan ini sendiri. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-khalqu kulluhum iyalullah wa habbuhum ila Allah taala anfa'uhum li iyalih. Semua makhluk itu adalah tanggungan Allah. Semua makhluk atas dunia ni semuanya di bawah tanggungan Allah. Dan orang yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bawa manfaat kepada makhluk-makhluk yang lain di atas dunia ni. Siapa dia yang bawa manfaat? Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran, itulah orang yang bawa manfaat. Dan kamunya, waktu mana kamu nak dicintai di sisi Allah, yang ni kamu kena ada pada diri kamunya. Para hadirin sekalian, insya-Allah kita berhenti setakat ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan daripada pertemuan kita ini, dan Allah panjangkan lagi umur kita sehingga kita diberi kesempatan untuk belajar dalam kitab ini nanti, insya-Allah. Kitab ni anda rasa tak mahal pun, bawah daripada RM50. RM25 je. Nanti para hadirin sekalian nak dapatkan, para hadirin sekalian jumpa dengan sahabat kita Haji Makno ni lah untuk dapatkan kitab ni nanti, insya-Allah. Daftar nama bagi pada beliau supaya senang untuk kita nak tempah nanti, insya-Allah.
Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, malam ni kita buat kutipan derma sikit. Derma yang kita nak buat ni untuk fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Dan ana dapat permintaan tu banyak sangat orang yang minta sumbangan. Ada yang seorang ustaz tu minta sumbangan, ustaz tolonglah ustaz, saya tak ada kenderaan saya rosak, dia hantar anak lebih kurang 11 orang anak dia. Kemudian dia kata saya ni susah sungguh ustaz. Dia kata tambah sekarang lagi susah. Jadi dalam keadaan demikian anak nak bagi bantuan sikit pada beliau. Dan malam ni kita letak satu tabungan untuk kita buat kutipan untuk fi sabilillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.